Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang sudah masuk ada dalam sesi live pada pagi ini. Macam biasa, insya-Allah kita akan sama-sama baca mengaji dulu pagi ini dengan muka surat ke-57 insya-Allah. Hari ini kita sambung surat 57. Jadi sahabat-sahabat kita, tuan-tuan dan puan-puan yang sudah pun berada dalam sesi live pada pagi ini, sebelum kita mula nak minta bantuanlah sahabat-sahabat untuk bantu untuk share. Macam biasa kita punya sesi live ni supaya sahabat-sahabat kita ataupun lebih ramai orang dapat join lah kita punya sesi pada pagi ini. Dan pada hari ini, hari Jumaat, saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan untuk kita perbanyakkan selawat dan kalau boleh baca surah Al-Kahfi insya-Allah. Okey. Jadi kita akan mulakan untuk hari ini bacaan pada muka surat yang ke-57. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang ada mushaf boleh bersedialah buka muka surat 57 supaya boleh tandalah dekat part-part yang tertentu kita ada explain berkaitan dengan hukum tajwid ataupun cara baca. Kemudian kalau ada kekeliruan dalam bacaan ataupun dalam ayat yang kita akan baca hari ini, insya-Allah kebiasaannya kita sempat habis dua muka surat lah. Jadi 57 dan juga 58. Okey, kita akan baca, kemudian kita baca terjemahan ayat tersebut dan kita akan huraikan secara ringkas berkaitan dengan hukum tajwid lah. Okey, cara baca. Jadi penerangan untuk tajwid tersebut kita cuba untuk explain secara ringkas untuk raikan sahabat-sahabat kita yang baru nak belajar ataupun baru bertatih-tatih, okey, supaya mudah faham dan mudah untuk ikutlah. Kemudian kita akan sebut juga contohnya nama-nama hukum tajwid supaya dapat raikan sahabat-sahabat kita yang dah sedikit ke depan ataupun sedikit mahir lah berbanding sahabat-sahabat kita yang lain kan. InsyaAllah jangan risau untuk yang baru nak belajar ataupun yang dah belajar, yang sedang belajar sekarang pun boleh ikuti insyaAllah. Okay. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin baru first time masuk live pada pagi ini, kita kalau tak ada aral ataupun tak ada apa-apa yang menghalang, insyaAllah kita akan live setiap hari Isnin sehingga Jumaat. Okay, setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 9 pagi sebenarnya. Okay, hari ini terlambat sikit sebab saya ada kelas pagi tadi tu dia drag sikit sebab mula lambat. Kan mula lambat ada urusan pagi tadi. Jadi kita mula lambat, kemudian habis lambat lah. Bila habis lambat, pagi ni live pun lambat. Tapi sepatutnya kita mula hari Isnin hingga Jumaat tu setiap hari insya-Allah pada jam 9 pagi. Dan biasanya kita akan habis jam 10 pagi lah insya-Allah. Okay. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang baru first time juga boleh follow kita punya TikTok supaya dapat input-input ataupun info yang berkaitan. Cumanya dari segi konten tu kita belum dapat konsisten lagi untuk post atas kekangan waktu dan sebagainya. Jadi insya-Allah saya cuba dari masa ke semasa untuk kita berkongsilah ilmu di dalam bentuk video. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat kita punya TikTok lah. Kemudian kalau tak sempat kalau saya tak sempat nak tu konten video tu, boleh join je sesi live pagi ni. Setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 9 pagi. Dari situ pun kita dapat belajar banyak insya-Allah. Okey. Jadi Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Okey, Puan Nat, alhamdulillah. Okey, jadi insya-Allah sahabat-sahabat kita teruskan like. Oh, dah nak sampai 1000 dah like. Kita tak start pun lagi. Terima kasih. Dan insya-Allah kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan kita akan mulakan hari ini. Semalam kita tamat pada muka surat yang ke-56. Alhamdulillah, kita dah nak habis pun juzuk yang ke-3 ni. Ya, sekejap aje kan. Kalau kita konsisten insya-Allah sekejap aje sebenarnya kita naik juzuk. Okey.
Jadi insya-Allah kita akan mulakan surat yang ke-57. Jadi tuan-tuan dan puan, macam biasa kita akan sama-sama baca, kemudian baca terjemahan, baca ayat, kemudian kita baca terjemahan ayat tersebut dan huraikan sedikit berkaitan hukum tajwid. Okey, macam biasa juga kalau ada sebarang persoalan boleh drop dekat ruangan komen di bawah lah insya-Allah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Okey, kita nampak ada tanda mat ombak ni. Selepas dia bukan huruf bersadu, maka boleh pilih baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, nun yang bersadu pastikan dengung 2 harakat, ini wajibul gunnah. Kemudian mat bertemu dengan huruf selepasnya bukan huruf yang bersabdu, maka boleh baca 4 ataupun 5 harakat. Dekat sini ni mat jaiz munfasil. Ini yang ini ni mat jaiz munfasil. Okey, mat jaiz munfasil juga. Okey. Okey, kemudian lam yang kosong kita abaikan. Okey, macam semalam kita ada kelas dengan grup yang pertama, iaitu grup yang baru belajar Quran lah kan. Kita dah terangkan lah. Alhamdulillah mereka pun dapat baca Quran dah sebenarnya slow-slow. Tak sampai sebulan pun alhamdulillah. Okey. Kemudian dekat sini kita tak baca lam ni sebab di sini alif lam syamsiah kita abaikan, terus masuk dalam huruf yang bersabdu. Okey. Tengok terjemahan ayat yang ke-53. Rabbana amanna, ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasulmu. Oleh itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang-orang yang memberi kesaksian. Okey, teruskan. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Dan mereka, yakni orang-orang kafir, melakukan tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. Okey, sahabat-sahabat, dekat sini ada huruf dha sukun, kena hati-hati supaya tidak ada lantunan. Jadi cara macam mana kita nak pastikan tidak ada lantunan, maka hujung lidah kena pada gigi atas tu kita gigit sedikit lah, supaya dia tidak bergerak masa kita sebut tu. Okay, masa kita sebut tu dia tak bergerak dan menyebabkan lantunan kalau kita bergerak lah. Okay, pastikan dia stay pada makhraj dia tu. Hujung lidah kena pada hujung gigi bahagian atas depan. Kemudian baru masuk ke dalam qa. Id qa. Okay, kena berlatih sikit lah kalau sebelum ni susah kan. Kalau sebelum ni ada lantunan tu, kena berlatih banyak sikit untuk huruf dha sukun ni. Okay, kemudian ada lagi tanda mat ataupun ombak ni, selepasnya bukan huruf bersabdu, maka 4 ataupun 5 harakat. Dekat sini mat jaiz munfasil juga. Okay, kita sambung balik. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. Okay, pastikan kalau berhenti bunyi ta yang bulat ni seperti huruf ha, qiyamah. Okay, bukan kiamat. Okay, beza dengan ta yang terbuka. Okay, kalau ta terbuka tu bunyinya qiyamat. Okay. Thumma ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Okay, ma'arik li sukun boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Okay, ikut bergantung kepada nafas lah, nafas tuan-tuan perempuan. Kalau panjang boleh baca panjang. Okay, kalau yang terbaiknya setiap daripada wakaf hujung-hujung ni samakan dia. Contoh kalau kita berhenti dekat sini 4, kita
kita berhenti dekat sini dengan 4 harakat juga. Sini pun sama. Itu yang terbaik lah. Okay, kemudian kita ada nampak huruf ra. Okay, sebelum ra ni berbaris di atas. Maka ra tersebut kena bacanya dengan tafkhim, iaitu bacaan tebal. Ilayya marji'ukum. Itu bacaan tebal. Kalau kita baca biasa, summa ilayya marji'ukum, itu tak tebal lagi. Okay, kena tebalkan. Marji'ukum. Itu dalam hukum bacaan ra lah kalau kita belajar tajwid kan. Cuma nak bagi tahunya ra tersebut kena baca dengan tebal. Okey, kita tengok terjemahan ayat yang ke-55. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu daripada orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku memberi keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Okay, kita teruskan. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. Okay, sahabat-sahabat, kalau dekat sini barisnya tanwin tidak selari, okey. Selepasnya bukan lam ataupun ra. Di sini pun tidak selari. Selepasnya huruf selain lam dan ra, maka kita baca dengan dengung. Okey, bacaan dekat sini ni kita panggil ikhfa lah. Tanwin bertemu dengan shin, tanwin bertemu dengan huruf fa. Itu bacaan ikhfa hakiki. Okey, kemudian kita nampak dekat sini fid dunya. Fid dunya. Okay, sepatutnya kalau kita belajar nun mati bertemu dengan ya idgham ma'al gunnah kan. Maksudnya kita masukkan dengan dengung. Fid dunya. Tapi kenapa kita tak dengung dekat sini? Sebab di sini bukan idgham ma'al gunnah. Sebab apa? Sebab nun dengan ya ni bertemu dalam satu perkataan. Kalau dia bertemu dalam dua perkataan, maka barulah dia jadi idgham ma'al gunnah. Tapi kalau dalam satu perkataan kita tak panggil dia idgham ma'al gunnah, kita panggil dia izhar mutlaq. Izhar mutlaq. Jadi bacaan dia kena izhar lah. Nama pun izhar mutlak, bacaannya izhar, iaitu jelas nun tu. Fid dunya, ada 4 je perkataan. Dunya, bunya, sinwan, qinwan. Dalam perkataan dalam Al-Quran. Tapi dia bukan 4 sajalah. Ad-dunya ni banyak kan. Ada ayat lain pun ad-dunya. Maksudnya kategori dia tu. Okey? Jelas. Kemudian dekat sini mim bersabdu, nun bersabdu, pastikan ada dengungnya 2 harakat. Pastikan dengungnya 2 harakat. Nun dan juga mim yang bersabdu, pastikan dengung 2 harakat cukup. Dan setiap kali untuk mim tu, pastikan mulut kita tu betul-betul rapat. Rapat tu maksudnya bibir atas dan bibir bawah tu tak ada tak terbuka langsung. Baru jelas bunyi mim yang bersabdu tersebut. Okey, jadi insya-Allah kita tengok terjemahan ayat yang ke-56. Okey. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat, sedangkan mereka tidak akan memperoleh penolong. Okey. Okey, terima kasih yang bagi ada bagi hadiah ni kan. Terima kasih yang tap screen like kan. Terima kasih, teruskanlah. Boleh share juga kita punya sesi insya-Allah. Okey, kita sambung. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati fayuwaffihim ujurahum. Okey, dekat sini ada nampak tanda waqaf ni kan. Ini lebih baik kita berhentilah. Lebih baik kita berhenti. Okey. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Okey, sahabat-sahabat, saya nak hati-hati pada kalimah dha ni, pada huruf dha. Pastikan hujung lidah kita kena pada gigi atas bahagian depan tu. Sama macam makhraj huruf dha dan juga huruf tha. Dha pun sama sepatutnya.
Okey, za pun sama sepatutnya. Cuma kenapa dia bunyi tebal? Sebab apa? Sebab pangkal lidah kita tu terangkat. Okey, jadi pastikan hujung lidah, boleh cuba dekat rumah masing-masing. Hujung lidah tu letak dekat gigi depan atas, bahagian atas. Letak. Gigit sikit lah, senang. Gigit sikit. Jadi yuhibbuz za. Zalimun. Tapi jangan gigit lama lah. Kalau gigit lama susah pula nak sebut za ni. Dia hanya gigit sekejap je. Yuhibbuz zalimin. Zalimin itu cara sebut huruf za. Mungkin sebelum ni kita sebut za ni biasa je. Za. Ramai yang sebut za ni lidah dia tak terkeluar. Lidah duduk kat dalam je. Bila lidah duduk kat dalam, dia tak berapa tepat lah dari segi makhraj huruf za ni. Jadi kena berlatih. Saya dulu awal-awal pun memang susah nak sebut za ni pada tempat yang sepatutnya. Asyik za dengar lebih kurang, tapi kalau kita dah belajar, kita dapat bezakan bunyi za yang sebenar dengan za. Za dengan za. Dapat beza tak tuan-tuan dan puan-puan? Dapat tak beza dia? Dapat rasa tak? Za dengan za. Za. Za keluar lidah sikit, za dekat dalam. Beza dia sikit. Tapi kalau kita belajar, insya-Allah kita boleh perasan lah. Kalau sahabat-sahabat kita baca kan, kita boleh detect. Dapat Tuan Syed dapat. Alhamdulillah. Okey. 57. Wa ammal ladin, maka adapun orang-orang yang kafir, maka dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebaikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang yang zalim. Okey, kita teruskan. Zalika natluhu alayka minal ayati wadh-dhikril hakim. Okey. Pada ta yang mati ni, kita ada sifat ta ni, dia ada sifat hamas. Jadi kena ada sedikit angin yang keluar. Natlu. Saya tak pasti tuan-tuan dan puan-puan dapat dengar tak angin yang saya keluarkan ni. Zalika natlu. Tapi poinnya dekat sini ada angin yang terkeluar sedikit sebab ta ni ada sifat hamas. Okey, jadi kalau kita baca ta sukun, jangan tinggalkan sifat hamas tu. Ni sifat ni tajuk yang advance sikit lah. Cuma kita bagi tahu sebab kadang-kadang kita dah baca dah sifat tersebut, cuma kita tak tahu je nama dia. Okey, zalika, kalau kita baca zalika natlu, tak ada sifat hamas tu. Jadi zalika natlu, baru ada natluhu alaik. Okey, situ mudah je. Okey, bagi sahabat-sahabat kita yang baru masuk kan, kita tengok dekat sini lam kosong, maka kita jangan sebut dia dalam bacaan kita. Terus je dalam huruf yang bersabdu wadh-dhikril hakim. Berbeza dengan lam yang ada tanda sukun. Kalau lam yang ada tanda sukun, maka kita kena sebutlah bacaan lam tersebut wadh-dhikril hakim. Okey, kalau lam ini kosong, maka abaikan dia. Wadh-dhikri. Masuk terus dalam za. Okey. Ayat yang ayat yang ke-58. Demikianlah kami bacakan kepadamu, yakni Muhammad, sebahagian daripada ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Tanya seustaz. Sekejap, apa tu? Saya baca komen kejap. Okey, dengar. Okey, bagus. Tanya, wattaba'na rasul baris pertama tajwidnya apa ustaz? Sekejap kita cuba jawab dulu soalan daripada Puan Nat. Tanya wattaba'na. Okey, wattaba'na rasul. Mana kita baca tadi? Baris pertama. Dekat mana tu? Puan Nat, sejak saya tak jumpa dekat mana. Mana? Baris keberapa daripada atas ataupun daripada bawah? Atas sekali. Okey, yang atas sekali ni. Yang mula-mula tadi. Okey. Wattaba'na rasul. Okey, apa soalan ni? Baris pertama tajwidnya apa? Wattaba'na rasul. Tajwid yang dekat mana tu? Puan Nat. Wattaba'na rasul, dia tak ada tu.
Dekat mana nak suruh? Dekat sini ke? Rasul. Kalau ar-rasul ni alif lam syamsiah. Sebab lam ni kosong kan, alif lam syamsiah. Wattaba'na ar-rasul. Atas sekali. Okay, kalau yang ar-rasul ni alif lam syamsiah. Kalau yang ta bersabdu ni tak ada lah. Dia kalau nun ataupun mim bersabdu baru kita panggil dia wajibul gunnah. Puan Nat boleh tak? Ke yang mana? Itulah. Tak ada yang lain kat sini. Yang ni hamzah wasal. Saya rasa yang ni Puan Nat maksudkan tu. Ar-rasul tu alif lam, dia bawah kategori alif lam. Okey dah Alif lam. Alif lam syamsiah. Nama dia lah, nama tajwid dia. Okey, tak apa. Boleh je tanya. InsyaAllah kita pergi secara ringkas lah. Okey, kita teruskan. Tu benar qalqalah. Qalqalah. Betul. Faktu benar. Betul. Puan Siti. Betul. Faktu benar. Tu benar tu, ba tu adalah qalqalah. Betul. Pandai lah tu. Okey. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Okay, pastikan kita berhenti, jangan panjang sebab ada pelajar saya tu dia baca kamathali Adam. Padahal pendek kat sini ni. Adam terus potong. Adam. Pendek خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Okey, nampak ada waw kecil. Waw kecil ni tanda mat juga. Sama juga dengan ni, tanda mat juga. Maka kena baca 2 harakat lah. Dan dekat sini ni kita panggil mat silah. Mat silah apa? Mat silah qasirah. Qasirah tu pendek. Maka kita baca dengan bacaan pendek. Maksilah qasirah tu kalau kita belajar tajwid, ha bertemu dengan huruf selain daripada huruf hamzah. Ha bertemu dengan selain daripada huruf hamzah. Kalau ha bertemu huruf hamzah itu maksilah tawilah. Itu kita kena baca panjang. 4 ataupun 5 harakat. Okey, kemudian sahabat-sahabat kita yang baru belajar Quran, kita tengok pada tanda sini tidak selari, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung 2 harakat. Itu saja formula dia. Tak perlu ingatlah. Kalau sahabat kita yang dah belajar tajwid, tak apalah. Di sini ada ikhfa hakiki namanya. Kan? Tanwin bertemu dengan huruf selain lam ra, kita baca dengan dengung. Turabin. Okey, turabin. Okey, nun mati pun sama jugalah. Nun mati yang kosong macam ni kita baca dengung. Kecuali ada lam dan ra selepasnya. Dia sama je ni. Ikhfa hakiki juga. Cuma ni kategori nun mati, ni kategori tanwin. Sebab dalam tajwid kita belajar dia samalah topik dia, nun mati dan juga tanwin. Di bawah topik yang sama, hukum bacaan nun mati dan juga tanwin. Okey. Ini pun sama, ikhfa hakiki juga. Nun mati, nun kosong lah, nun kosong sebab ada satu lagi nun yang ada tanda mati. So kita panggil ni nun kosong. Nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengung 2 harakat. Okey, 59 ayat 59. Sesungguhnya perumpamaan, yakni penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya daripada tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Okey, teruskan. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Okey, sahabat-sahabat. Saya nak terangkan sikitlah hari ni berkaitan dengan hamzah wasal. Okay, mungkin tuan-tuan dan puan yang pernah join sebelum ni, kita ada explain lah berkaitan dengan cara baca ataupun cara membariskan hamzah wasal di hadapan. Yang depan ni kita panggil hamzah wasal ya. Yang kepala dia ni macam sod. Kepala dia ni macam sod. Nampak? Okay, macam mana cara kita nak bariskan? Okay, saya ulang. Mungkin sebelum ni ada yang dah pernah dengar. Okay, ada yang pernah dengar. Kun fayakun hukum apa? Ini nun mati bertemu fa. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Bacaan sama-sama lah. Ikhfa tu sama-sama. Bacaan antara idgham dengan izhar. Ikhfa hakiki. Okey, kita tengok dekat sini. Macam mana kita nak bariskan dia? Okey, first kali boleh tulis lah. Kalau sahabat-sahabat kita nak tulis, boleh tulis. First kali, step yang pertama kita tengok dulu. Dalam kalimah ini, kan, ataupun selepas hamzah wasal ni, ada tak huruf lam? Cuba tuan-tuan dan puan-puan komen dekat bawah. Lepas hamzah wasal ni ada tak huruf lam? Cuba jawab. Dah ada jawapan dah sebenarnya. Ada. Betul ke ada?
Selepas hamzah wasal ada tak huruf lam? Okey, Siti Rahayu ada. Niha ada. Puan Lola ada. Okey, betul. Okey, maka selepas hamzah wasal kalau ada lam, okey, dengar betul-betul, kalau ada lam maka bariskan dia dengan baris atas. Jadi hamzah wasal dekat sini barisnya baris atas. Jadi al-haq. Okey, al-haq. Okey. Cukup sampai situ dulu. Okey, ingat kalau lepas hamzah wasal tu ada lam maka kita baris atas. Betul, baris atas kan? Betul, baris atas. Okey, ingat macam tu. Itu step yang pertama. Kena ingat betul-betul step yang pertama ni. Sebab nanti bila baca sorang-sorang kita tak tahu nak baca, kita boleh ingat step tu lah. Lepas hamzah wasal ada lam, terus baca baris atas, al-haq. Okey. Itu kalau ada lam. Sekiranya tidak ada lam, okey, sekiranya tidak ada lam, maka kita pergi kepada step yang kedua. Step yang kedua tu apa? Step yang kedua adalah tengok baris huruf yang ketiga. Baris huruf yang ketiga. Contoh kalau baris huruf ketiga tersebut adalah huruf baris yang hadapan, kita kena bariskan hamzah wasal tu dengan baris di hadapan. Kalau baris huruf ketiga tersebut baris atas ataupun baris bawah, maka hamzah wasal tu kita bariskan dia dengan baris di bawah. Okey, jelas tak? Jelas tak? Untuk step yang kedua. Step kedua ni mungkin pening sikit, tapi slow-slow lah. Maksudnya tengok baris huruf ketiga. Kalau baris atas ataupun baris bawah, kita bariskan hamzah wasal tu dengan baris bawah. Kalau baris huruf ketiga tu baris hadapan, kita bariskan hamzah wasal ni dengan baris hadapan. Dia follow. Kecuali yang baris atas, baris bawah, dia tetap baris bawah. Kenapa dia tak baris atas? Sebab baris atas tadi dah guna dah pada lam. Kalau ada lam kan, macam contoh ni al-haq yang ada lam. Ada yang cakap tengok baris huruf ketiga. Betul. Bila tak ada lam, tengok baris huruf ketiga. Atas bawah, baca bawah. Kalau depan, baca depan. Betul. Yang Puan Siti Rahayu sebut tu betul lah. Jelas. Okey. Okey, cuma saya nak bagi advance sikit lah. Huruf ketiga tu ha ke Ustaz? Okey. Kalau maksudnya contoh lam ni dikira huruf kedua lah kalau ada kan. Tapi kalau ada lam kita baca baris atas. Tapi kalau nak kira, kita kira ni 1, 2, 3. Maksudnya ha ni huruf ketiga. Okey. Nanti kalau kita jumpa contoh untuk yang tak ada lam, kita sebut lagi lah. Okey. Cuma kira dia adalah daripada hamzah wasal 1, kemudian selepas hamzah wasal tu huruf kedua, selepas huruf tu huruf ketiga. Itu huruf yang ketiga. Okey, jelas. Okey, baik. Okey, cuma saya nak bagi advance sikit lah. Itu step yang pertama dah jelas kan? Step pertama, step kedua dah jelas. Dia ada sedikit remark ataupun notes lah untuk tuan-tuan dan puan-puan bagi step yang kedua ni. Sebelum ni saya explain secara umum, tengok baris huruf ketiga. Tapi ada satu lagi yang kita kena perhatikan. Kalau kita sebenarnya kalau kita nak gunakan step yang kedua, iaitu lihat pada baris huruf ketiga, kita kena pastikan perkataan ni, okey, contoh perkataan al-haq ni adalah perkataan kata kerja. Kata kerja. Kata kerja ni contoh kalau bahasa Melayu apa? Sepak ataupun pergi, baca. Itu kata kerja kan? Kata kerja. Kata nama contoh anak ataupun nama contoh. Okey, untuk step kedua ni sebenarnya digunakan, step kedua yang tadi lah tengok baris huruf ketiga, digunakan untuk kata kerja saja. Kalau kata nama, contohnya lah, contoh saya bagi contoh Ibnu. Baris huruf ketiga dia adalah baris depan, Ibnu. Kan? Macam tak nampak kan? Saya tunjuk kertas lah, kertas. Okey, kalau kata nama, contoh Ibnu. Nampak tak? Okey, Ibnu. Ni hamzah wasal kan? Hamzah wasal. Ini kata nama. Kalau kata nama, kita tak boleh follow cara step yang kedua tu. Ibnu. Kalau kita follow step yang kedua, jadi Ubnu. Kan? Ubnu. Dia tak boleh guna step yang kedua tu kalau yang ini ni kata
Kata nama. Ini contoh dia. Ataupun satu lagi, ismu. Ismu. Sama juga. Sebab apa kita tak boleh guna step yang kedua? Sebab dia kata nama. Kalau dia kata kerja, baru boleh kita gunakan contoh step yang kedua tadi. Tengok baris huruf ketiga. Jadi kalau dia kata nama, terus kita baca dia dengan baris bawah. Ibnu, ismu. Boleh dapat tak tuan-tuan dan puan-puan? Kita dah pergi step pertama, step yang kedua. Kan? Step pertama, step kedua. Step pertama tu lam. Ada lam, maka kita baca jelas. Kalau tak ada lam, kita pergi kepada step yang kedua. Cuma step kedua tu kita guna sebenarnya untuk kata kerja. Macam mana kita nak tahu itu kata kerja ke kata nama? Selain pada belajar bahasa Arab, tengok terjemah lah. Tengok terjemah. Okey, tu Najwa Husnina. Macam mana nak tahu? Saya dah jawab dah tadi. Tengok pada terjemahan ayat tersebut. Kan? Faham tak? Kadang setengah Al-Quran ada dah kat tepi tu baca macam mana. Betul. Kalau Quran tajwid banyak sekarang ni ada dah cara baca dia. Cuma perasan ke tak perasan je sebab dia kecil kan. Dapat. Okey. Jadi sebenarnya step yang kedua tu guna untuk kata kerja. Kata kerja sahaja. Tapi kalau nak lagi advance, ada lagi lah advance. Ada tak silap saya 6 perkataan yang dia kata kerja, tapi kita tak baca dia, kita tak ikut baris huruf yang ketiga tu. Ada 6 perkataan, tak silap saya 6 perkataan. Contoh perkataan yang saya ingat, imdu. Kan, imdu. Kita tak baca umdu. Ni advance sikit lah, tapi tak apa, saya tak nak terangkan. Mungkin boleh buat dalam bentuk video lah. Belajar bahasa Arab sikit-sikit atau tengok terjemahan pun betul. Betul? Tengok terjemahan. Okay. Imdu. Dia ada 6 perkataan lah. Itu dalam bab Hamzah Wasal juga. Okay, tak apa. Tapi yang penting tuan-tuan dan puan, kalau ingat step pertama dan kedua pun dah okey. Ingat step pertama dan kedua pun dah okey. Okey, kalau kita dah faham betul-betul, dah ingat betul-betul step pertama, kedua, maka kita pergi kepada yang ketiga, yang upgrade sikit tadi. Step yang kedua tu kita guna untuk fi'al ataupun kata kerja sahaja. Okey, kalau kata nama, kita terus bariskan dia dengan baris bawah. Macam mana nak tahu kata nama, kata kerja? Tengok terjemahan. Kalau nak advance lagi, tengoklah. Tengok ada 6 perkataan, tak silap saya 6 perkataan tu yang dikecualikan dengan kaedah yang nombor 2 tadi. Okey. Yang tu kena belajar lebih sikit lah, untuk dia di bawah tajuk Hamzah Wasal. Okey. Jadi itu cara baca dia. Jadi dekat sini bacanya baris atas lah. Sebab ada lam, confirm, kita terus baca dengan baris atas. Macam tu je, senang je. Okey, boleh kongsi-kongsikan lah pada sahabat-sahabat kita yang mungkin keliru kan, tengah-tengah baca dekat surau ke masjid ke. Kita pergi dekat dia, dengar baca, betul tak? Kalau betul tak apa, kalau salah kita share. Okey, ayat 60. Kebenaran itu daripada Tuhanmu, oleh itu janganlah engkau, yakni Muhammad, termasuk dalam kalangan orang-orang yang ragu. Okey, teruskan. Okey, sikit lagi. Satu ayat dah nak pukul 10 lah. Tak apalah, kita sempat satu muka surat pun tak apa, sebab kita explain panjang sikit kan. Okey. Auzubillahi. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Okey, pastikan kalau berhenti pada perkataan ilm, mim ini kita sebut juga. Kita sukun kan, tapi sebut. Macam mana cara nak sebut? Lepas kita matikan lam, tutup mulut terus. Bibir atas, bibir bawah rapat. Baru dia bunyi, ada mim dekat belakang ni. Minal ilm. Kalau kita tak tutup mulut, jadi berakhir dengan lam saja. Minal ilm. Okey, kena tutup mulut. Lepas sebut lam mati, tutup mulut. Minal ilm. Ilm. Macam bahasa Melayu kita baca macam tu lah. Ilm. Macam tu, tutup mulut. Okey, kemudian dekat sini, kalau macam tadi ada tanda mat ataupun ombak, selepasnya bukan huruf bersadu, kita baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, jadi semua dah tahu yang tu.
Kalau yang ni kan, mat ni ataupun macam ombak ni, selepasnya huruf yang ada sabdu berapa harakat? Cuba komen dekat bawah berapa harakat. Kalau yang mat ataupun ombak ni, selepasnya bukan huruf sabdu, kita baca 4 ataupun 5 harakat. Tapi kalau yang huruf bersabdu, berapa harakat? Cuba teka. Yang dah pernah masuk sebelum ni dah tahulah jawapan dia, ataupun yang dah belajar kan. Kalau power lagi boleh komen apa nama hukum kat sini. Tapi yang pertama sekali bagi tahu berapa harakat ni nak baca ni. Sebab sebenarnya situasi ni kita selalu hadapi ataupun kita selalu baca setiap hari. Setiap hari kita baca at least 17 kali lah. Kalau tak cukup 17 kali tu, sama ada dia perempuan ataupun dia tak solat. Tu 6 5 6. Ada lagi nak try. 5 harakat, 6 harakat. Berapa harakat ni sebenarnya ni? Tak ada nak try. Cuba teka nama, ada tak? Tuan Syed ada lagi tak? Tuan Syed ni pandai sikit. pelajar yang join kelas kan. Okey, 6 Ustaz. Okey, betul jawapan dia 6. Puan Nat 5 tu tak ada, dia 6. Macam kita baca Al-Fatihah lah. Sebab tu saya cakap at least kita baca 17 kali. 17 rakaat kan. Waladdallin. Jadi waladdallin tu sepatutnya kena cukupkan 6 harakat lah dekat sini. Faman hajja. Sama juga. Jadi mat ataupun tanda ombak ni, selepasnya huruf sabdu terus baca 6 harakat. Itu je dia punya formula dia. Dari segi nama tu tak perlu ingat lah kalau kita belum mahir lagi. Tapi kalau kita dah mahir, betul nama dia mat lazim. Tapi ada tambahan sikit, mat lazim kalimi musaqqal. Tapi betul lah di bawah kategori mat lazim. Okey. Senang je. Okey, kita terus lagi sikit lagi. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. Okey, dekat sini saya nak tuan-tuan dan puan hati-hati ya. Sebab kalau ain, ain dia duduk bersebelahan dengan a. Kena hati-hati, bezakan ain dengan a. Bezakan ain dengan a. Sebab a ni kalau tengok daripada tempat dia keluar, contoh ni halkum kita. Okey, a dekat sini dengan ha. Nampak tak? Okey, kemudian kita ada a dengan ha. Jadi a ni atas sikit. Kalau a ni bawah sikit. Jadi bezakan. A ni lagi dalam. Okey. Jadi dekat sini ni pastikan bezalah. Nad'u a. Nad'u a. Nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum. Okey, semua dekat sini boleh baca 4 sebab selepas mat ni, selepas ombak ni bukan huruf sabdu kan? Bukan huruf sabdu. Maka baca 4. Okey. Mat lazim kalimi musaqqal. Kalimi kalimah perkataan bersabdu. Ada tanda panjang berombak. Okey, terima kasih mak saya tu. Tolong tulis nota. Okey. Wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Okey, ada dua huruf qalqalah dekat sini. Ba dengan ja. Okey, ba dengan ja. Okey. Huruf qalqalah ada 5 saja. Jadi bila berjumpa dengan huruf tersebut, maka kita kena ada lantunan sedikit. Cuma bila huruf qalqalah tersebut, ba, ju, da, qa, ta, ba, jim, dal, qaf dan juga ta berada di tengah kalimah, dia hanyalah qalqalah surah nama dia. Jadi surah tu maksudnya lantunan yang sedikit, lantunan yang kecil. Dia tak terlalu kuat lah. Kalau kuat, thumma nabtahil, tu dah kuat sangat. Dia smooth je, dia punya lantunan tu smooth je. Macam ibaratnya kita lempar bola terus melantun. Kita lempar bola kat dinding terus melantun. Itu qalqalah sughra. Kalau qalqalah kubra,
kita lempar bola yang tak cukup angin, kita lempar dekat dinding, dia lambat sikit nak lantun. Itu qalqalah kubra lah, kita nak buat perumpamaan dia. Okey. Thumma nabtahil fanaj'al. Sikit je lantunan dia tu. Naj'al. Okey. Okey, kita tengok pada lam yang kosong ni sama juga. Lam kosong kita tak baca, kita terus baca dalam terus masuk dalam huruf yang selepasnya. Ini dalam kategori idgham. Idgham ni ada 3 jenis. Mutamathilain, mutajanisain, mutaqaribain. Okey, ini termasuk dalam mutamathilain lah sebab huruf yang sama, lam dengan lam. Yang tu kena belajar juga insya-Allah. Okey, pembahagian idgham ataupun jenis-jenis idgham di bawah tajuk tersebut. Okey, tengok perkataan terakhir. Sesiapa yang membantahmu dalam perkara ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah, yakni Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, kami sendiri dan kamu juga, kemudian marilah kita bermubahalah. Okey, apa maksud bermubahalah dekat sini? Okey, tengok notes dekat sini. Mubahalah ialah masing-masing pihak di antara orang-orang yang berbeza pendapat berdoa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh agar Allah menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdusta. Nabi mengajak utusan Nasrani Najran bermubahalah, tetapi mereka tidak berani, dan ini menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Okey, agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Okey, alhamdulillah. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah habis muka surat yang ke-57. Jadi insya-Allah waktu pun dah pukul 10 dah. Jadi kita berhenti dulu pada muka surat yang ke-57 ni, insya-Allah pada hari Isnin. Hari Isnin pula kita sambung muka surat yang ke-58. Tapi esok Sabtu dan Ahad tu tuan-tuan dan puan-puan boleh baca sendirilah dekat rumah kan, dengan family ke. Okay, spend masa setengah jam ke 10 minit pun okey kalau ada kerja kan. Jadi boleh baca dengan family. InsyaAllah hari Isnin nanti kita sambung muka surat yang ke-58 pula insyaAllah. Jadi macam biasalah, kita jumpa pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Kalau tak ada apa-apa, kita jumpa Isnin depan pukul 9-10 pagi. Kalau ada soalan sebagainya boleh catat dulu, kemudian tanya dalam WhatsApp. Tanya dalam kita punya live lah. Okay, kalau siapa-siapa yang nak masuk kelas mengaji yang percuma, kita dah jalankan. Okay, boleh buat pendaftaran lah dekat link dekat bio tu. Kelas mengaji percuma tu kita ada 2 grup sekarang. Satu grup yang Iqra ataupun grup yang baru belajar, belum boleh baca Quran. Kemudian yang kedua tu yang dah boleh baca Quran, kita advance sikit lah, kita belajar tajwid. Kemudian yang baru join, tak ada masalah, boleh je join. Kita dah start dah, tapi tak apa sebab kita ada record. Kita ada record. Silap sebut. Betul. Dia TikTok ni dia tak boleh sebut platform-platform lain kan. Tersilap pula sebut. Nanti kena ban. Okey, jadi boleh buat pendaftaran. Nanti saya semak lah insya-Allah. Kemudian saya akan masukkan dalam grup tersebut. Grup 1 ataupun grup 2. Ikut tahap masing-masing lah. Okey, insya-Allah. Jadi untuk hari ini setakat itu saja. Kita jumpa hari Isnin insya-Allah pukul 9 pagi. Saya nak ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang baru first time ataupun yang dah banyak kali ikut kita punya sesi live Isnin hingga Jumaat tu pukul 9, dan yang memberi hadiah gift donat ke, kereta api ke, apa love ke, tap screen dan sebagainya, dan bantu untuk share. InsyaAllah semoga dengan usaha share tersebut dapat pahala jugalah tuan-tuan dan puan-puan bila kawan-kawan kita tu sama-sama join. Dan Alhamdulillah hari ni kita pecah rekod jugalah ni. Saya rasa pecah rekod ni 7.5 like. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang rajin tap screen. Sambil dengar tu kan, tap screen tu insya-Allah. Okey. InsyaAllah kita jumpa kelas yang akan datang. Okey, untuk yang malam ni grup yang kedua ada dalam ni, tak silap saya Puan Nat, Tuan Syed tadi, dan ada lagi kalau ada lagi. Malam ni insya-Allah kelas macam biasalah pukul 9 malam kita akan sambung untuk tajwid dan juga praktikal bacaan insya-Allah. Betul, malam ni kelas infak Jumaat. Ya betul, kita infaklah Jumaat. Hari ni hari Jumaat, baca kafi, banyakkan selawat dan banyakkan bersedekah lah. Bersedekah insya-Allah di masjid ataupun pada keluarga kita. Okey, insya-Allah itu saja. Saya mohon maaf atas kekurangan sepanjang sesi live pagi ini.
Kemudian kita jumpa hari Isnin. Hari ini pun lambat start, saya minta maaf juga sebab ada urusan tadi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.